Alright, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sebelum saya memberi penerangan sekali lagi tentang assignment, okey. Saya teruskan kepada pembelajaran terakhir Nahu dalam bab Nahu. Okey. Yang mana dua pembelajaran yang simple je tinggalnya. Okey, yang pertamanya adalah berkenaan tentang harfu al-jar. Okey, yakni kata sendi. Okey. So, huruf jar ni dalam bahasa Arab banyaklah. Okey, banyak sangat. Okey. So dalam buku teks boleh rujuk dalam muka surat 70. Okey, boleh tengok. So huruf jar ni, okey, dia akan hadir, kita boleh cam dia akan hadir sebelum daripada isim. Okey, dia akan hadir sebelum daripada isim. Bermakna, okey, contoh saya berikan. Okey, al-kitabu. Okey, al-kitabu, buku. Al-kitabu, buku. So kita baca dengan al-kitabu, tetapi apabila hadirnya contohnya ala. Okey, ala, di atas. Okey, dia akan menjadi, okey, al-kitabu ni akan menjadi apa? Al-kitabi. Dia akan baca dengan baris bawah. Sebab tu dinamakan huruf jar. Jar ini adalah hukum lah. Okey, untuk bahasa Arab kebangsaan saya tak bagi penerangan sangat, tak bagi penekanan sangat tentang hukum-hukum ni. Okey, sekadar kamu tahu bahawa apabila hadirnya huruf jar, okey, huruf jar ni sebelum daripada isim, okey, maka dia akan merubah, okey, baris ataupun tanda hukum pada perkataan isim itu daripada baris depan menjadi baris bawah. Kamu perlu ingat tu je. Okey. So mari kita lihat, okey. Muka surat 71 kita baca bersama-sama. Okey, kita faham, untuk kita faham tentang penggunaan dan makna huruf jar. Okey, yang pertamanya dalam buku ditulis ila. Okey, ila kita terjemahkan ke. Okey, ke. Dia bagi tahu ila memberi maksud apa? Tufidu al-intihai ataupun intihail ghayah. Okey, intihail ghayah. Maknanya penghujung kepada sesuatu benda, memberi kata penghujung. Contohnya kita kata minal Terengganu ila Kuala Lumpur, daripada Terengganu ke Kuala Lumpur. So pengakhiran kita ataupun penghujung perjalanan kita kat mana? Kuala Lumpur. Sebab tu kita kata ila ini memberi maksud, tufidu memberi faedah, memberi maksud al-intiha, penghujung, penghabisan. So ayat yang diberi adalah safara ar-riyadiyun ila Bukit Jalil. Telah bermusafir ar-riyadiyun, atlet-atlet, ila ke Bukit Jalil. So pengakhiran destinasi mereka adalah di Bukit Jalil. Sebab itu dia menggunakan, ayat ini menggunakan ila. So perkataan yang kedua adalah min, dari ataupun daripada. Okey, min ataupun daripada. Dalam buku ditulis tufidul ibtida, menunjukkan kepada permulaan. Okey, contohnya safara riyadiyun min Terengganu ila Bukit Jalil, kan, ayat tadi kan, kita kata daripada Terengganu. Okey, menunjukkan permulaan perjalanan itu daripada Terengganu. So ayat yang diberikan la'ibna qurratal qadami minas sabah. Okey, kami telah bermain qurratal qadami, bola sepak
minas sabah, dari sejak pagi lagi. Okey, so menunjukkan permulaan permainan itu daripada pagi. Okey, yang ketiga an. Okey, an tufidu al-mujawazah. Tufidu al-mujawazah, persamaan. Okey, persamaan, perbezaan, sorry, perbezaan. Mujawazah, okey. Kalau kita, okey, perbezaan, saya tulis dulu, perbezaan. Tapi apabila saya baca ayat, diterjemahkan dalam bahasa ayat Melayu, dia takkan kita kata, oh perbezaan macam ni. Tapi kita faham bahawa ayat tersebut menunjukkan kepada perbezaan. Okey, mari kita tengok contoh. Al-markazu ar-riyadiyyu ba'idun an baitit talabati. Okey. Camp ataupun okey, camp lah, markaz. Markaz ar-riyadi, camp sukan, komplek kesukanan, persukanan. Okey, ba'idun, jauh, an baitit talabati, jauh daripada asrama. Baitit talabati itu adalah rumah pelajar. So asrama lah kita terjemahkan kan. So an dalam ayat itu menunjukkan ba'idun an. Okey, menunjukkan perbezaan, jarak dia jauh, berbeza, mujawazah. Okey, faham Perkataan yang keempat seterusnya, ala. Okey, ala ni atas lah. Okey. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kan, dalam Quran sebut. Sesungguhnya Allah ini beristiwa di atas arash. So, ala ini menunjukkan apa? Tufidu al-isti'la'u syai', menunjukkan kepada isti'la', ketinggian. Maknanya daripada satu level, di benda tu lebih tinggi daripada level yang biasa. Okey. So, contohnya al-kitabu 'alal maktabi, buku di atas meja. Okey, ataupun al-midrabu 'alal kursiyyi, al-midrabu, pemukul, 'ala, di atas kerusi. Sebab di atas kerusi kita kata menunjukkan tinggi daripada level lantai. Okey. Yang kelima dalam buku, okey, menunjukkan fi. Okey. Fi tufidu wuqu'i syai'in fid dakhil. Okey. Fi kita terjemahkan di ataupun di dalam. Okey. So tufidul wuqu'i syai'in, menunjukkan kedudukan sesuatu, wuqu'i, terletaknya sesuatu, syai'in, sesuatu, fi ad-dakhil, di dalam. Okey. So dalam ayat tu contoh ayat diberi Aisyah fi gimnasium. Aisyah di gimnasium. Ataupun zahabtu ila madrasah. Aku telah pergi ke fi kan. Darastu fil madrasah. Aku telah belajar di sekolah. Maknanya kita belajar dalam sekolah. Okey, faham Yang keenam, huruf ba, bi, kan, menunjukkan tufidu al-isti'anah. Al-isti'anah ini kebersamaan. Okey, kebersamaan ataupun dengan bantuan, dengan kebersamaan lah. Kebersamaan, ataupun kalau kamu rasa ada bahasa Melayu yang lebih sesuai tu, kamu boleh guna untuk kesesuaian kefahaman kamu. Okey, faham So ditulis apa? Zahabtu ilal qa'ah ar-riyadiyah bid-darajah. Okey. Aku telah pergi, zahabtu, aku telah pergi, ila, ke, al-qa'ah ar-riyadiyah. Al-qa'ah ar-riyadiyah itu dewan sukan. Okey, gimnasium ke, al-qa'ah pun, al-qa'ah riyadiyah pun boleh diterjemahkan kepada gimnasium. Okey. Bid-darajah, dengan menggunakan basikal. Kebersamaan menggunakan ataupun dengan ke, pun boleh dengan. Okey. Dalam ayat ni kata bid-darajah, dengan basikal. Okey. So yang ketujuh, li, lam al-isti'lal. Okey,
ataupun kita boleh lam al-mikiyah. Lam ni dia banyak guna perkataan, banyak kegunaan lain juga, tapi kita hanya menyentuh tentang lam di sini yang mana menunjukkan pemilikan. Pemilikan. Okey, contohnya okey, ayat di sini hadza midrabu li Khalidin. Okey. Pemukul ini li Khalidin. Li milik Khalid. So contoh ataupun kita kata al-kitabu li Fatimah. Buku ini milik Fatimah. Okey. Itu saja. Yang perlu kamu ingat untuk pembelajaran kita tentang huruf jar. Simple je. Okey, so pembelajaran kita yang terakhir adalah berkenaan tentang fa'il. Okey, fa'il pun okey. Okey, jap. Saya scroll. Kenapa tak gerak ni? Sekejap. Okey. Okey. Bab seterusnya adalah berkenaan al-fi'lu ataupun kata kerja. So kata kerja ini, okey, dia dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Yang pertama fi'il al-madi. Okey. Mudah untuk kita terjemahkan kepada past tense. Okey. Yang kedua fi'lul al-mudhari' present. Present and continuous tense. Okey. Dan yang ketiga fi'lul amri. Kata arahan. Okey, untuk silibus kamu, kata arahan fi'lul amr tak termasuk So kita akan hanya menyentuh fi'lul madhi. Okey. Fi'lul madhi ini adalah perkataan ataupun kata kerja yang menunjukkan kepada perkara yang dah lepas. Okey, perkara yang dah lepas. Contohnya dhahaba. Okey, contohnya dhahaba. Okey. Telah pergi. Dia telah pergi. Dhahaba ni. Okey. Manakala fa'lul mudhari' present yang sedang atau akan buat. Okey. So, contohnya dia akan pergi dhahaba. Kalau dia sedang ataupun dia akan pergi, dia akan jadi yadhhabu. Okey. So benda-benda ni cara penukaran apa semua ni kamu perlu hafal. Okey, boleh tengok rujuk kepada buku dalam surat 90 dan 91. Okey. Kita tengok jadual yang telah diberikan. Okey, al-fi'lul madhi. Okey, dia tulis apa? Ma dalla ala zamanin madin wa huwa mabni ala al-fathi. Okey. Fi'lul madhi ini adalah ma dalla, apa yang menunjukkan, ala kepada zamanin madin, kepada masa yang dah lepas. Okey. Wa huwa mabni ala al-fathi, dan ianya hukum dia adalah mabni atas fathah. Ni mabni ala al-fathah. Kita baca dengan dhahaba. Okey, so kita dah belajar sebelum ni kan tentang dhamair, dhamir. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14 semua tu kan. So ke-14 semua itu untuk fi'il, dia akan mengikut turutan
fi'lul madhi, turutan domir-domir itu sendiri. Okey, kita tengok dalam buku. Contohnya, huwa akan jadi dhahaba. Huwa akan jadi dhahaba. Sebab tu bila saya baca dhahaba tadi, saya terjemahkan apa? Dia telah pergi. Sebab tu huwa, kan? Huwa dhahaba. Kalau kata huma dhahaba, hum dhahabu. Okey, tak perlu saya baca semualah, kamu boleh baca sendiri. Dan saya ingatkan perlu hafal, perlu hafal. Benda ni nak dapat tidak kena hafal. Cuma faham dulu bahawa dhahaba tu bukan telah pergi je. Dia adalah dia telah pergi. Huwa dhahaba. Sebab kena faham, dalam setiap fa'il, dalam setiap kata kerja akan ada pembuat dia. Pembuat itu dalam bahasa Arab disebut sebagai fa'ilun. Okey, disebut sebagai fa'il. So, perlu ingat, dalam kata kerja wajib ada fa'il. So, dalam ini fa'il dia apa? Fa'il dia yang tersembunyi. Dhahaba. Dia telah pergi. Kalau kita kata contoh, dhahaba, ayat contoh ayat, dhahaba Muhammadun ilal madrasah. Okey, contoh ayat. So, dekat sini kita terjemah macam mana? Muhammad telah pergi. So, fa'il. Siapa pembuat dia? Siapa yang telah pergi? Muhammad ni yang telah pergi. Muhammad ni lah fa'il. Tetapi dalam dhahaba ada siapa? Ada huwa kan tadi? Ada tersembunyi huwa. Huwa ini, dia ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Muhammad. Itu cantiknya bahasa Arab ni. Sebab tu kalau kata, contohlah kalau kamu pernah dengar tok-tok guru pondok yang mengajar kitab-kitab apa semua kan. Okey, contoh saya berikan. Dia kata contohnya dia terjemah zahaba Muhammadun ilal madrasah. Telah perginya dia Muhammad ke sekolah. So kadang-kadang kalau kita tak biasa, kita tak faham bahasa Arab ni, kita kata telah perginya dia Muhammad. Dah dia ni siapa? Sedangkan dia ni adalah huwa. Huwa ini merujuk kepada Muhammad. Okey, faham Begitu juga dengan seterusnya. Yang mana untuk domir-domir yang lain. Baik. Manakala fa'ilul mudhari' hanya dengan penambahan, ingat hanya dengan penambahan dekat depan dengan alif, nun, ya dan ta. Okey, alif, nun, ya dan ta. Contohnya huwa itu tadi, kita akan jadi bila fa'ilul mudhari' akan jadi yadhhabu. Okey, kalau hiya tadhhabu, kalau ana adhhabu, kalau nahnu nadhhabu. So penambahan alif, nun, ya dan ta di permulaan ayat. Di permulaan ayat pula, di permulaan perkataan. Okey, faham So saya tengok lagi. Saya tak nak membebankan kamu sangat. Okey. So itu saja untuk pembelajaran kita untuk minggu ini. Okey. Dah habis untuk nahwu. Okey, so saya nak terangkan berkenaan tentang assignment. Okey, first assignment, saya nak bagi tahu tentang second intake. Second intake total ada 31 orang, yang mana di SK ada 16 orang, DTM 15 orang. Okey, so bahagi kepada satu kumpulan 5 orang. Okey, satu kumpulan 5 orang terpulang kepada kamu. Okey, yang second intake ni daripada DSK dan daripada DTM. Okey, pandai-pandai bagi kumpulan. Saya tak tetapkan, saya macam yang pertama dulu saya bagi tahu. Okey, Muhammad Danish Arifin, Ahmad Adin, Ahmad Syafi, Muhammad Syakib Arslan. Okey, kumpulan yang pertama contohnya. Okey, cuma saya nak bagi tahu, okey, daripada DSK, ingat daripada DSK, okey, dibahagikan kepada 3 kumpulan. Okey, manakala daripada DTM 3 kumpulan. Okey, susah susahlah, susah. Okey, so saya akan sebut nama dekat sini Kumpulan yang pertama, okey, dengar baik-baik. Okey, kumpulan pertama Muhammad Danish Arifin, kumpulan pertama. Ahmad Adin, kumpulan pertama. Ahmad Syafi, kumpulan pertama. Dan Muhammad Syakib Arslan, kumpulan pertama. Okey. Manakala Hamizan
Okey, Hamizan. Kumpulan kedua, Muhammad Syahmi Ikhwan. Kumpulan kedua, Wan Muhammad Ashraf. Kumpulan kedua, Muhammad Iman Hakimi. Kumpulan kedua, Aisyatu Humaira. Aisyatu Humaira, kumpulan kedua. Okey. Ni Adham, Muhammad Aflah, Muhammad Akil, Alia Zulaikha, Muhammad Amar. Okey. Okey, sorry. Ada 15 orang, bukan 16 orang. Okey. Sekali lagi, kumpulan yang ketiga, Aisyatu Humairah. Kumpulan ketiga, Ni Adham. Aisyatu Humairah dah masuk kumpulan kedua tadi. Ni Adham, Muhammad Aflah, Muhammad Akil, Alia Zulaikha dan Muhammad Amar adalah kumpulan ketiga. Manakala daripada DTM, Ku Ahmad, Syakil Adib, Nurul Fatihah, Muhammad Daniel dan Ahmad Hakim adalah kumpulan keempat. Muhammad Farih, Izal Khalis, Muhammad Fazrul, Muhammad Anik dan Muhammad Akashah, kumpulan kelima. Fatin Nurul Usra, kumpulan ke 3, 4, 5, 6. Okey, Fatin Nur Usra, kumpulan ke-6. Abdul Muhaimin, kumpulan ke-6. Muhammad Munir, kumpulan ke-6. Sufyan At-Sauri, kumpulan ke-6. Muhammad Alif Hakimi, kumpulan yang ke-6. So ada 6 kumpulan, akan ada 6 teks. Okey, apa yang saya perlukan daripada teks-teks kamu ini, okey, yang mana telah saya jelaskan kepada sahabat-sahabat yang sebelum ini. Okey, yang pertamanya adalah bacaan teks. Okey, bacaan teks. Yang kedua, terjemahan teks. Yang ketiga, okey, 5 kata seerti. Okey, sekejap saya cari kertas tu. Sekejap Okey. Cari 5 patah perkataan seerti, 5 patah perkataan berlawan daripada teks tersebut, bukan satu patah, 5 patah perkataan daripada kumpulan tu, 5 patah perkataan seerti dan 5 patah perkataan berlawan. Kemudian 5 contoh perkataan, okey, isim 5 patah, fi'il 5 patah, harf 5 patah perkataan. Okey. Kemudian satu perkataan yang mufrad ditukarkan kepada musanna dan jamak. Satu perkataan jamak ditukarkan kepada mufrad dan musanna. Okey. Itu sahaja. Okey. Dan assignment perlu dihantar di penghujung. Okey, minggu ke-7. Saya bagi tempoh sampai minggu ke-7 Sila maklum. Okey. So, test minggu depan insya-Allah kita akan buat secara online, okey. So, secara offline kita jumpa dalam kelas. Okey. So, memandangkan kelas kita ramai Okey, saya akan buat imla dengan kitabah. Okey, dan juga test dekat dalam klip. Okey, test dekat dalam klip. Mungkin test dekat dalam klip tu kita buat secara dekat nak buat dalam kelas terus masa jumpa tu, supaya kalau ada soalan senang nak tanya pun boleh. Ada apa-apa masalah boleh rujuk terus pun boleh. Sebab sekejap je. Dalam 50 soalan objektif. Okey. So, tadi saya cakap tentang imla kan. Okey, imla kalau dalam buku teks tu boleh rujuk muka surat yang depan tu ada gambar-gambar kan, arnab, itik, musang, ayam dan sebagainya. Okey, so saya akan baca contohnya arnabun. So kamu akan tulis arnabun berserta baris So benda tu saya akan baca dalam kelas. Okey, tolong baca yang surat gambar rajah tu, gambar tu, dan juga
tolong baca teks teks yang muka surat ke-6, al-makanul ladzi uhibbuhu. So akan ada juga saya sebut perkataan-perkataan daripada teks tersebut. Okey. So contohnya saya sebut jami'ati, jami'ati. So tulislah perkataan tu. Okey, benda tu akan dijalankan dalam kelas. Okey. So klip adalah berdasarkan apa yang telah saya ajar. Untuk second intake, kalau kata pembelajaran yang awal, okey, yang kamu miss dalam minggu pertama, minggu kedua dan ketiga tu, okey, banyak benda juga kamu miss kot. Kalau kata tu, tolong rujuk, nanti saya akan bagi soft copy buku dekat dalam group, okey, dalam group kita. Okey, saya rasa so ada apa-apa persoalan tentang alif lam al-qamariyah, mudzakkar muannas, mufrad muthanna dan jamak, okey, nakirah dan makrifah, tolong tanya je. Okey, kalau tu saya akan bagi dekat dalam klip setiap pembelajaran ini akan di cover. Okey, so klip, satu lagi berkenaan klip, kamu boleh nanti saya akan bagi arahan. Okey, saya bagi last minute ni sebab dalam klip ni bila dah bersemuka online kita macam ni, macam dah nak kembali kepada normal ni, apa ni, tak adalah perlu kita nak tumpu sangat dalam klip, tapi kena buat jugalah. Kena buat juga. So benda tu nanti saya bagi sekejap je, aktiviti dekat dalam tu, tulis nota sikit, upload, tulis nota sikit, upload. Itu je. Okey, so setakat itu saja untuk minggu ini. Ada apa-apa soalan, terus bertanya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.